Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi kita dalam TOC Foundation Program. Saya Harun bin Zainal. Okay, so bertemu lagi kita untuk video yang kedua dalam bab 4. Alright, so sebelum ni, video yang sebelum ni kita dah pun bincangkan mengenai macam mana enjin tu dia bekerja. So kita pun dah faham petrol engine tu macam mana dia bekerja, berapa kita ada 4 stroke tu. Ingat lagi 4 lejang tu, apa itu 4 lejang, biasa kita dengar 4 lejang. So diesel pun sama juga, dia ada 4 lejang tapi dia ada sedikit perbezaan. Satu, kita punya petrol dia pakai spark plug ignition untuk ignite, dan kita punya diesel dia tak pakai spark plug tapi dia gunakan compression sahaja, compression yang tinggi untuk dia bantu pembakaran. Itu untuk, so macam yang saya bagi tahu lah dalam video yang lepas tu, kita akan video kali ni kita akan bincangkan mengenai komponen enjin. So kita start lah daripada yang atas dulu. So pada enjin tu kita ada berapa bahagian lah. Biasanya dia ada 3 bahagian, ada bahagian atas, bahagian tengah dan bahagian bawah enjin. So kita bincangkan dulu bahagian atas, komponen-komponen yang ada pada bahagian atas enjin. Okay, so kita masuk pada cylinder head component. Cylinder head, macam mana nak cakap, takkan kepala silinder pula, cylinder head lah juga. Kita cakap dalam bahasa Melayu pun kita biasakan lah juga cakap cylinder head biasanya. Okay, so untuk objektif perbincangan kali ni, so kita nak tengok various cylinder head components punya apa komponen-komponen yang ada pada cylinder head dan function setiap komponen tersebut, dan karakteristik of the engine components lah, apa dia punya karakteristik. Okay, so biasanya construction of engine ni kita boleh bagi kepada dua, satu stationary component, satu lagi moving component. So apa beza dia? Stationary component ni komponen yang tak bergerak tapi dia ada function dia juga, dia ada tugas dia juga. Biasanya dia tak bergerak tapi biasanya dia adalah tempat untuk diletakkan benda-benda yang bergerak. Okay, so kita tengok contohnya macam cylinder head, dia tak bergerak tapi banyak lagi benda-benda komponen yang bergerak dipasang pada cylinder head. So untuk moving component pula, kita ada juga pada dibahagi kepada 3 bahagian. Kita ada satu valve train, piston assembly dengan crankshaft assembly. Valve train ni untuk bahagian atas lah. Macam saya cakap, untuk engine tu kita ada 3 bahagian. So untuk bahagian atas kita ada valve train assembly. Untuk bahagian tengah, so kita ada piston kita, piston ring semualah, kita punya connecting rod. Dan bahagian bawah kita ada crankshaft assembly. So nanti yang itu kita bincangkan kemudian. So kita bincangkan dulu untuk stationary component untuk cylinder head. Inilah contoh cylinder head. Contoh lah, macam ni, cylinder head pun dia adalah beza-beza dia ada yang jenis single cam, dia ada yang twin cam. Okay, so apa beza dia nantilah saya bincangkan. So ini adalah contoh cylinder head, biasanya terletak on top of cylinder block. So bawah atas cylinder block together with a gasket. Maknanya dia ada satu gasket lah, satu komponen lain. So kita kena letak di antara. Tujuan gasket ni adalah untuk dia punya mounting surface lah. Partly form of combustion chamber, salah satu daripada combustion chamber punya komponen. Sebab bahagian atas cylinder head ni pun dia ada macam kubah. Dia punya function yang lain adalah untuk allow for oil to flow along the moving components such as valve train. So biasanya minyak lah, lubrication daripada bawah sump tu boleh naik sampai ke atas. Kalau kita tengok dia ada banyak lubang-lubang ni. So dekat atas ni pun, dalam ni dia ada lubang-lubang dia lah. Ada cylinder head yang kita tengok kat bahagian atas dia ada hose tube kecil. Yang itu adalah untuk minyak, untuk dia pancitkan minyak lah. Sebenarnya dia bukan pancitkan minyak tapi minyak akan lalu lah dekat laluan tu. So ini adalah salah satu function dia. Okay, so valve train, ini adalah yang komponen yang bergerak tapi dia berada di atas, di dalam cylinder head lah, dipasang pada cylinder head ni. So function valve train ni adalah untuk control valve operation, engine valve. Sebelum ni video kita ada tengok, kita ada intake valve, exhaust valve. So apa yang boleh menggerakkan dia turun naik tu, kita panggil dia sebagai valve train. Operation of engine determines the type of stroke the piston will be performing, and the component may be vary depending on engine construction but the function remain the same. So operation of engine, yang ini kita sebenarnya daripada valve ni punya keadaan.
Contoh kita buka atas penutup silinder head tu, kita panggil dia rocker cover. Kita buka, so kita tengok, kita boleh nampak kedudukan valve. So kita boleh tahu kedudukan valve tu sekarang tutup ataupun buka. Biasanya kita tengoklah daripada cam kita lah. Maknanya cam ni kan dia ada bahagian satu bucu tu tajam. So kalau bucu tu turun ke bawah, tajam tu ke bawah, so kita tahulah valve tu dalam keadaan terbuka. Kalau bahagian yang tak ada bucu tajam tu, maknanya dia tutup. So kita tahulah piston tu dalam keadaan apa sekarang ni, adakah top ataupun bottom dead center. So itu dia maksud dia lah. Okay, so kita tengok valve cover. Tadi saya pun baru sebut, valve cover ni dia letak pada bahagian atas silinder head tu. So ini cover lah biasanya untuk supaya minyak tak keluar lah. So biasanya kita tengok lah. Ini contoh valve cover. Normally there will be a rubber or gasket between the cylinder head and valve cover to prevent oil from leaking. Kalau kita tengok dekat gambar ni, dia ada macam longkang ni, groove ni kita panggil. So dia adalah dia punya gasket tu. Dekat bahagian spark plug ni lubang untuk spark plug pun ada juga dia punya rubber gasket tu. So biasanya ni benda-benda yang biasa kita tahu dia akan leaking lah. Nanti kalau siapa-siapa yang ada kereta tu, check lah, tengok kalau ada minyak kat tepi-tepi ni ke, ada kesan-kesan minyak, so mungkin gasket tu perlu ditukar lah, sampai masanya perlu ditukar. So ini memang perkara yang normal lah. Kalau kata dia leaking dah lama pakai kereta, ini benda-benda yang kita perlu check lah. Okay, so komponen lain yang dipasang pada cylinder head, kita ada intake manifold. So function dia adalah untuk distribute udara dan juga bahan api. Kalau biasa kita tengok kita punya injector dipasang juga dekat kita punya silinder ataupun intake manifold ni. Pada bahagian atas kita ada injector lah, dia akan spray dekat situ. Kalau tak ada, dia tak adalah, or just for air for diesel engine. Untuk diesel engine dia tak adalah untuk injector dia. Injector dia biasanya dia pasang direct atas kita punya cylinder head. Fuel injector may also been seen and one of the mounted component at the intake manifold. Saya pun dah bagi tahulah. Maksudnya ada juga injector yang dipasang pada kita punya intake manifold. Alright, so dia ada macam-macam lah jenis dia. Ada yang plastik, ada yang aluminium, ada yang cast iron. So bergantung lah. Kalau orang tanya kenapa pakai plastik, sebenarnya bukan disebabkan oleh kita cakap manufacturer nak cut cost, nak kurangkan cost, tak juga. Sebenarnya plastik ni pun ada kelebihan dia, di mana kita punya airflow tadi tu dia tak ada geseran yang terlalu tinggi berbanding aluminium ataupun cast iron. So maknanya udara yang masuk tu dia punya flow tu licin lah kita cakap. Sebab tu kita pakai plastik. Dan salah satu lagi advantage dia, plastik ni dia ringan, so kita boleh kurangkan lah berat enjin tu bila kita ada pakai komponen plastik. Plastik ni tak cair ke? Dia memang tak akan cair, sebab plastik ni bukanlah plastik yang biasa, tapi dia adalah reinforced plastik lah. So maksudnya plastik yang dicampur dengan bahan-bahan lain yang jadikan dia kuat. Of course lah, tak ada benda yang tahan lama kan, mesti dia akan rosak, dia akan reput, dia akan pecah. Itu bergantung lah pada penggunaan kereta, macam mana kita bawa. Kalau kita tak ketuk je, tak pecah lah kan. So biasanya dia akan reput jugalah mengikut masa lah. Itu benda yang biasa. Itu saja yang kita boleh cakap dia punya kelemahan lah, berbanding kita pakai cast iron ataupun aluminium. Ok, so cukup untuk intake manifold, banyak pula. Alright, so sekarang kita tengok komponen lain yang dipasang pada kita punya cylinder head. Satu lagi adalah exhaust manifold. So function dia dalam berlakunya lejang exhaust, so gas-gas exhaust yang telah ditolak oleh piston untuk keluar, so dia akan lalu pada exhaust manifold ni. Okay, dia akan collect the burn or inert gas and stream it down to the emission control to reduce harmful gas that the engine produce. So dia akan bawa lah gas-gas yang dah terbakar tu, okay, masuk kepada sistem exhaust. Sistem exhaust ni ada banyak lagi. Ada lagi lah kita punya catalytic converter, di mana tadi dia akan tapis udara-udara yang udara pembakaran ni, gas pembakaran yang dah terbakar ni, dia ada banyak benda-benda yang berbahaya sebenarnya. So kita perlu tapis dia. So apa yang kita nak guna tapisan dia tu, itulah catalytic converter tu. So dia akan tukarlah
harmful gas kepada gas yang lebih selamat. Kita cakap dia lebih bagus, dia lebih selamat berbanding daripada terus keluar daripada combustion chamber kita. Okey, so setengah-setengah kereta kita boleh nampak juga turbocharger dipasang pada bahagian exhaust. Ini untuk kereta yang ada turbocharger lah. So dia akan pasang dia punya unit turbo dia dekat bahagian exhaust. Kalau nampak lah ada benda satu macam siput dekat exhaust punya manifold lah, tu turbocharger lah tu. Okay, so dia gunakan untuk gas ni untuk pusingkan turbine tu. So ini untuk boost lah dia punya engine power. Okay, so ada lagi ke? Okay, ada. Okay, ini cooling system pun sebenarnya adalah salah satu daripada komponen yang dipasang pada silinder head. Dia masuk melalui silinder head dan ada laluan daripada silinder head tu dan dia bercantum kepada kita punya silinder block. Komponen cooling system, contoh kita ada thermostat dengan pipe lah yang dipasang pada kita punya silinder head. Okey, saya rasa itu je cukup untuk komponen-komponen silinder head dan juga komponen-komponen yang dipasang dekat silinder head. Okey, so macam biasa, sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya saya, bolehlah tanya di TOC FB, Facebook ataupun email kepada TOC. Right, so saya akan cubalah sedaya upaya saya untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Harap soalan tu tak adalah susah sangat kan. So saya akan cubalah jawab soalan-soalan tu. Okey, so saya rasa setakat ni lah untuk video kali ni. So terima kasih atas kesudian menonton video ni. Kita akan berjumpa lagi untuk video yang akan datang dalam bab 4. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan jumpa lagi.